Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan semua? Selamat bersua kembali dalam rancangan Al-Kuliah setiap petang Jumaat jam 5 hingga 6 petang. Dan hari ini kita bersiaran secara langsung di Tapak Jom Heboh di Bukit Jalil, Kuala Lumpur. Sempena Jom Heboh besok dan lusa. Tuan dan puan-puan, pada hari ini kita akan bercerita tentang satu topik yang memang sebenarnya kita hari-hari bertemu dengan masalah ini, kemusykilan ini. Tiap-tiap hari orang tanyakan kita, iaitu tajuk kita ialah doa dan ubat. Doa dan ubat. Biasanya kalau kita lihat doa, ada doa tertentu, tapi ini berkaitan dengan penyakit barangkali, ada ubat dan ada doanya. Dan hari ini tuan dan puan-puan, kita akan bercakap ataupun bersembang, berbicara topik ini bersama dengan seorang ustaz yang cukup terkenal dalam ilmu perubatan Islam. Orangnya masih muda lagi dan perempuan, iaitu yang bahagia Ustaz Syarhan Syafi'i, pengamal perubatan Islam Sina Zamdorani. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. selamat datang ke Al-Kuliah petang ini. Terima kasih Ustaz Wajib. Berceria Ustaz, alhamdulillah. Dan juga kepada anda semua, kalau anda ada kemusykilan, permasalahan yang berkaitan dengan topik kita doa dan ubat, bolehlah hubungi kami dengan SMS ataupun emailkan kepada kami soalan anda, dan kami akan baca dua soalan terbaik yang akan dapat sumbangan dari Pustaka Salam yang berupa berbentuk 8 jilid kitab fiqh mazhab Imam Syafi'i untuk tatapan anda, bacaan anda. Rugi kalau kita tak dapat buku-buku yang sebaik ini untuk kehidupan kita yang sentiasa ada masalah-masalah fiqh. Dan juga terima kasih kepada produk Tok Guru daripada Saffron Integrated Marketing yang memang sudi menaja hadiah untuk penonton kita yang akan bertanyakan soalan dalam dalam booth Kota Ilmu pada petang ini, yang memang ada jus Tok Guru dan sebagainya, dan kismis pun ada juga. Terima kasih Tok Guru, Saffron Integrated Marketing. Dan juga terima kasih kepada Galeri Ilmu Sdn Bhd yang sudi menaja hadiah kepada penonton yang datang ke sini, iaitu ada dua majalah Anis dan juga majalah Asuh bersama dengan saya pada petang ini untuk bacaan dan tatapan ibu-ibu dan juga anak-anak yang berada di rumah sempena dengan cuti sekolah hujung tahun ini. Dan juga terima kasih kepada Aifa Health Sdn Bhd yang juga menaja hadiah sumbangan penawar diabetes atau penyakit kencing manis kepada mereka yang bermasalah. Ya, boleh hubungi talian yang tertera yang di kaca TV anda tentang Aifa Health Sdn Bhd. Dan tanpa membuang masa dan perempuan, apa kata kalau kita teruskan di hadapan sini banyak buku-buku, ya, 70 amalan benteng daripada manusia dan jin. Ini perlukan doa-doa ni kalau ada gangguan jin. Begitu juga dengan buku ni satu lagi, gangguan jin. Ada muka lagi. Muka apa ni? Muka gorila ke apa? Ini menakutkan. Jangan sampai anda dipengaruhi oleh jin ataupun syaitan. Ada doa-doa yang barangkali Ustaz Syarhan akan sebutkan kepada anda sebentar nanti. Dan kalau anda sudah bersedia, apa kata kalau kita mulakan Al-Kuliah petang ini dengan soalan yang pertama, Ustaz. Okey. Boleh Ustaz jelaskan bagaimana dikatakan Al-Quran boleh menyembuh ataupun merawat penyakit rohani dan jasmani? Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin walhamdulillahil qail. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Qul huwa lil ladzina amanu hudan wa shifaa'un lima fis sudur. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Wa in yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Shadaqallahul azim. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, pada petang ini kita dapat sekali lagi bersama-sama di dalam majlis ilmu, yang mana akan membicarakan tentang ubat dan doa. Tuan-tuan sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, dalam Al-Quranul Karim ada menyebut 6 perkataan syifa. Syifa ini apa tuan-tuan dan puan-puan? Syifa ini adalah penawar. Syifa ini adalah penyembuh. Kalau orang tanya kita dalam Quran ada berapa kali sebut perkataan penyembuh, ubat, kita jawab pada mereka 6 kali. Tuhan sebut ayat-ayat yang saya bacakan tadi. Cuma yang menjadi perbincangan kita pada hari ini,
Ramai yang mengatakan bahawa Al-Quran itu hanya ubat bagi roh, bukan jasad. Ada yang menyatakan juga bahawa Al-Quran ini ubat bagi jasad, bukan roh. Dan ada juga pendapat yang mengatakan Al-Quran ini adalah ubat dan roh sekaligus. Sebelum kita bincang, sebelum kita pergi dengan lebih jauh berkenaan dengan Al-Quran ini, adakah ubat bagi roh dan jasad, kita kaji dulu asal-usul kejadian manusia. Wa idza sumiyal insan yatakawwanu min amrayni. Apabila dinamakan manusia, wahai manusia, yatakawwanu min amrayni, terdiri daripada dua unsur, iaitu jasad dan rohani. Atau dengan arti kata lain, fizikal dan spiritual. Mengikut Imam Nawawi rahimahullah, salah seorang merupakan ulama dalam mazhab Syafi'i, menyatakan bahawa Al-Quran ini adalah merupakan ubat bagi ruh dan jasad sekaligus. Artinya, apabila manusia itu ada roh, roh ada penyakit dia. Apa dia penyakit roh? Hasad, dengki, lawan cakap ibu bapa, iri hati, itu semua penyakit bagi roh. Makanan bagi roh, roh juga ada makanan. Apa dia tuan-tuan? Zikir, doa dan sebagainya. Rohani juga ada makanan. Rohani juga ada penyakit, rohani ada makanan, rohani juga ada penyakit. Jasad juga ada penyakit. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, sesungguhnya Rasulullah SAW merupakan uswatun hasanah kepada kita. Sesungguhnya Rasulullah SAW merupakan Rasul Allah atas muka bumi ini. Yang mana Rasulullah SAW ketika mana dia tengok Aisyah sedang dirawat di dalam bilik oleh seorang perempuan, Aisyah pesan kepada Tok Bomo tu, Aisyah pesan kepada perawat itu, alijiha bi kitabillah. Wahai perawat, kamu ubati Aisyah ini dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Dan kita tengok juga dalam satu kisah yang berlaku di satu perkampungan, bagaimana Al-Quran ini boleh mengubati penyakit fizikal. Satu hari dalam sebuah perkampungan bising, sebab seorang tu kena sengat dengan jengking. Lalu alhamdulillah sahabat Nabi pada masa itu ada Abu Sa'id Al-Khudri. Dia tengok, oh orang ni kena jengking. Maka apa yang dia baca tuan-tuan dan puan-puan? Dia baca surah Al-Fatihah. Dengan membaca surah Al-Fatihah itu, alhamdulillah, penyakit orang yang kena sengat jengking tadi tak sakit, tak berdenyut dan sembuh. Lalu Rasulullah tanya Abu Sa'id Al-Khudri, "Ya Abu Sa'id, ya Abu Sa'id, wahai Abu Sa'id, mu baca apa mu pada orang yang kena sengat jengking tadi?" "Sesungguhnya aku membaca surah Al-Fatihah." Tak kiralah penonton di luar sana mengidap kencing manis, darah tinggi, migrain, buah pinggang, jantung. Bagaimana Al-Fatihah itu untuk dijadikan ubat tuan-tuan dan puan-puan? Ada cara bacaannya. Di mana yang perlu kita niat, kata ulama? Kita perlu niat di satu ayat yang berbunyi, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang bermaksud, ya Allah ya Tuhanku, Engkaulah tempat aku sembah dan Engkaulah tempat aku minta pertolongan. Pertolongan apa? Aku ni sakit. Wa in yamsaskallahu bidurrin fala kashifalahu illahu. Sekiranya aku sakit, tidak ada doktor pakar lain boleh menyembuh, tidak ada tok bomo hebat lain boleh menyembuh kecuali aku, kata Allah. Jadi kesimpulannya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu, kita perlu pasang niat di situ. Pertolongan di situ ialah penyakit kita, yang Allah Subhanahu wa taala menguji kita. Kita tengok juga bagaimana Sayyidina Umar radhiyallahu anhu yang begitu bengis, garang, sehingga kan jin dan iblis pun takut pada Sayyidina Umar ni. Akhirnya kena ayat Quran surah Taha ayat 1 hingga 6. Sayyidina Umar memeluk Islam. Sayyidina Umar bergandingan dengan Rasulullah di dalam menegakkan Islam pada masa itu. Itu merupakan penyakit rohani. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, sebab itulah Al-Fatihah itu ada 9 nama. Pertama Al-Fatihah. Yang kedua, nama Al-Fatihah juga yang jarang kita dengar, Alhamdulillah. Nama Al-Fatihah juga Sab'ul Mathani, 7 puji-pujian. Dan nama Al-Fatihah itu juga ialah Ruqyah, jampi. Hari-hari kita duduk jampi dalam sembahyang. Sebab apa kita baca Al-Fatihah?
Sebab sebaik-baik jampi tuan-tuan, seafdal-afdal jampi yang kita amalkan ialah daripada ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Jadi jawapan saya kepada Ustaz Fauzi tadi, adakah Al-Quran ini merupakan ubat badan jasad, roh dan jasad sekaligus? Jawapan saya ya, Al-Quran diturunkan untuk mengubati segala penyakit manusia, maupun penyakit itu rohani ataupun penyakit itu jasmani. Terima kasih Ustaz. Itulah sebagai mukadimahnya kedudukan ayat suci Al-Quran yang dapat merawat kedua-dua masalah rohani maupun masalah jasmani. Satu lagi Ustaz. Ya. Apakah kelebihan kita merawat menggunakan ayat suci Al-Quran dan juga doa? Di mana kelebihannya dan apakah kelebihannya? Silakan Ustaz. Okey. Terima kasih Ustaz Fauzi. Sebenarnya apabila kita menggunakan ayat suci Al-Quran dalam perubatan, kita telah menggunakan perubatan dengan menggunakan wahyu Allah, kalamullah. Kita kena ingat tuan-tuan bahawa kita ini ada pencipta kita, Rabbul Jalil. Tuhan cipta kita, dia tahu apa penyakit kita, dia tahu apa ubat kita. Sebab tu Rasulullah pernah menyebut di dalam hadisnya, likulli da'in dawaun. Setiap penyakit itu pasti ada ubat. La yunzilullahu da'a illa anzala ma'ahu dawa. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak menurunkan penyakit kecuali ada bersamanya ubat. Tuhan turunkan satu pair tuan-tuan. Ada satu pair, ada sakit, ada penyembuh. Jadi keistimewaan kita berubat dengan menggunakan Al-Quranul Karim juga adalah merupakan sunnat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Rasul. Sunnah Rasul apabila kita sakit kita baca ayat Quran. Terutama sidang penonton yang mempunyai penyakit jantung. Ni saya nak bagi satu amalan tuan-tuan. Yang mana sesiapa yang beramal dengan ayat ini, penyakit yang ada dalam dada manusia tidak akan terkena padanya kalau dia tak kena lagi. Kalau dah kena, insya-Allah fala kashifa lahu illahu. Tak ada orang lain boleh tarik balik penyakit itu tuan-tuan kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Satu ayat yang berbunyi, satu ayat yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa shifaa'un lima fis sudur. Wa shifaa'un lima fis sudur. Wa shifaa'un lima fis sudur. Ayatnya pendek saja. Cara nak buat macam mana? Sebab saya tahu di Malaysia ini pembunuh yang terbesar juga ialah jantung tuan-tuan dan puan-puan. Sidang penonton ada jantung tak? Ada, bagus jawapan tu. Setengah orang ke klinik saya tanya, makcik ada jantung tak? Saya tak ada jantung. Maksud saya penyakit jantung. Tak ada jantung saya pun tak hidup tuan-tuan. Jadi ayat tadi kita nak buat macam mana? Istimewanya kita guna ayat Quranul Karim, kita ambil tangan kanan kita, kita letak atas jantung kita. InsyaAllah Tuhan akan bagi kesembuhan. Nak buat bypass, insya-Allah tak jadi buat bypass. Jantung tersumbat, insya-Allah dengan kalamullah itu akan melancarkan jantung kita. Sebab kata-kata tadi adalah wahyu Allah yang mencipta jantung manusia itu sendiri. Itu yang kedua. Yang ketiga, istimewanya kita berubat dengan kalamullah ini juga ialah sekiranya kita baca ayat tadi, penyakit kita tak sembuh, kita dapat apa tuan-tuan? Yang pasti kita dapat pahala. Di akhirat nanti kita tengok Allah bagi bonus kepada kita tuan-tuan. Allah bagi bonus kepada kita dengan ganjaran yang begitu besar sekali, kita tak tahu bonus tu daripada mana. Maka kita tanya Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala menjawab kepada kita pada ketika itu, inilah doa-doamu yang mana kamu berdoa atas muka dunia dulu aku tidak makbulkan. Maka hari ini aku bagi bonus kepada kamu. Jadi kita berubat dengan menggunakan Al-Quranul Karim tuan-tuan. Tidak rugi. Walaupun penyakit tak sembuh, kita dapat pahala. Kalau penyakit sembuh, kita dapat pahala. Ini yang kita kehendaki. Itulah kita tengok betapa mukjizatnya Al-Quranul Karim. Sebab dia merupakan mukjizat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey Ustaz, terima kasih. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apapun bila sebut Ustaz syarahan, anda kena siap sedia dengan pen dan kertas. Sekejap lagi dia akan bagi doa, surah apa, ayat berapa dan nombor telefonnya sekali. Lepas ni siap ya, saya akan bagi nombor telefonnya. Apa pun kita berehat seketika dan kita jumpa lagi selepas ini insya-Allah.
الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هوى. Alhamdulillah, terima kasih kepada anda semua. Dan di hadapan saya ada dua buku ni, iaitu yang terbaru yang dikarang oleh Ustaz Syarhan, iaitu Rahsia di Sebalik Kehilangan Balqis dan Cara Mengatasinya, dan juga 70 Amalan Benteng ini bolehlah anda dapatkan di orang kata apa, panel Nu'man, pustaka Nu'man. Boleh tatik nombor dia 013-2211-515. Pendek je, senang je. 013-2211-515. Dan Ustaz, kalau untuk bubat dengan Ustaz sempena Jom Heboh di Bukit Jalil selama 2 hari, besok dan lusa, Ustaz Syarhan dengan timnya ada di booth Kota Ilmu selama 2 hari. Boleh datang untuk mendapatkan rawatan secara percuma. Dan juga di depan saya ada CD Rahsia dan Petua, ada herba-herba dan sebagainya. Bolehlah anda dapatkan ya di sini insya-Allah pada besok dan lusa. Okey Ustaz, di hadapan saya ada lembaga-lembaga yang cukup ramai. Ya. Dari Seremban kita import lembaga ini, iaitu Lembaga Kebajikan Perempuan Islam Seremban. Assalamualaikum semua. Yang datang sebenarnya mereka ni lembaga yang baik-baik Ustaz. Ya, lembaga berkepala hitam je ya. Hitam dan pakai tudung. Dan barangkali kita nak tanyalah, barangkali mereka ada soalan untuk diajukan kepada Ustaz. Silakan, kalau ada soalan silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Zabeda daripada Lembaga Kebajikan Perempuan Islam Daerah Seremban. Ya. Nak bertanya satu soalan dekat Ustaz. Boleh, sila. Ya. Adakah dengan hanya berdoa sahaja boleh mengubati penyakit jasmani Ustaz? Ya. Okey. Soalan yang pendek. Yang berkaitan dengan jasmani hanya dengan doa. Kalau ada kudih, kukurap ke Ustaz, baca doa tiup sembuh ke? Itu soalan dia. Silakan Ustaz. Okey, terima kasih kepada makcik kita yang bertanya tadi. Sebenarnya itu adalah merupakan satu soalan yang baik. Apa pun pekerjaan kita tuan-tuan dan puan-puan, walaupun tajuk kita pada hari ini doa dan ubat ataupun ubat dan doa, terlintas tak di fikiran kita bahawa doa ini merupakan senjata orang mukmin. Dalam konteks penyakit, Al-Quran ini ataupun doa-doa di dalam Al-Quran ini boleh menjadi perisai diri kita daripada penyakit-penyakit sebab dia senjata. Sebagai contoh, merujuk kepada persoalan tadi, kita sakit sebagai contoh, ada ketumbuhan barah. Kita baca ayat Quran. Kita baca ayat Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa, sebagai contoh kita tiup. Adakah dia boleh sembuh? Memadai dengan baca ayat saja. Jadi jawapan saya ialah di samping kita baca ayat suci Al-Quran itu juga, kita kena jaga juga kebersihan. Kebersihan ini adalah merupakan sesuatu yang penting dalam kesihatan. Sebab itulah menjaga kebersihan ini wajib dalam kehidupan kita. Tak bersih kita buat ibadat, ibadat kita ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tubuh badan kita tak bersih, duk pakai baju sama 2 minggu sebagai contoh, kulit kita sihat tak? Tak sihat. Tak apa saya baca ayat Quran. Tidakkah Al-Quran itu syifa? Tidakkah Quran itu senjata boleh membenteras kuman-kuman? Tidak tuan-tuan dan puan-puan. Itu yang pertama. Yang kedua, di samping berdoa juga, kita kena bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan tawakal yang begitu tinggi, kerana tawakal itu juga adalah merupakan ubat yang paling besar dalam kehidupan kita. Maksud saya, tawakal ini kita bertawakal kepada pencipta penyakit dan penyembuh penyakit, iaitu Rabbul Jalil. Setelah kita baca ayat suci Al-Quran, setelah kita terapi sakit kita dengan ayat suci Al-Quran, maka kita serahlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila kamu berubat, kamu baca dah, kamu tiup dah sakit kamu itu, maka kamu serahkan tawakal kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan menyerah tawakal kita kepada ubat yang kita sapu. Jangan kita percaya kepada lotion yang kita sapu itu boleh menyembuhkan penyakit kita, kerana ianya boleh merosakkan akidah kita. Sekiranya kita yakin ubat itu menyembuhkan penyakit kita,
hadza syirkun bi'aini. Ini syirik secara terang-terangan. Dengan bergantung kepada lotion ataupun ubat tadi, tidak bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jawapannya, tidak memadai dengan doa, kita kena jaga kebersihan, kita kena jaga environment kita bagi cantik. Kalau ada ubat, kita sapu ubat di samping kita baca ayat Quran lagi bagus. Dan juga bertawakal itu tadi. Itu semua mengiringi kesembuhan nanti, insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Apa yang penting adalah atas sana tu. Yang penyembuhnya di atas sana. Yang lain tu ikhtiar semata-mata. Soalan nombor 2 kalau ada silakan lembaga-lembaga yang hadir ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Datin Fakhriah dari Lembaga Kebajikan Perempuan Islam Seremban. Ya. Ingin mengutarakan satu soalan, iaitu bila wabak penyakit melanda seperti taun atau demam denggi, ia boleh dikaitkan dengan sikap manusia yang tidak menjaga kebersihan yang Ustaz terangkan tadi. Ya. Walaupun telah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya penyakit kembali pulih, tetapi sikap tidak mengutamakan kebersihan masih berterusan. Ya. Apa pendapat Ustaz? Okey. Okey, silakan Ustaz Syarhan pendapat dan pendapatan Ustaz. Ya, Silakan. nampaknya soalan bertalu-talu. Tak apa, kita akan jawab insya-Allah sekadar yang mampu. Jadi dalam kita berikhtiar menyembuhkan penyakit dengan ayat suci Al-Quran, dengan doa, kita pergi hospital sekalipun, doktor pakar bagi ubat, buat terapi pada kita, dalam masa yang sama kita ni jenis orang pengotor. Pergi hospital, sakit denggi, doktor bagi ubat denggi, cucuk denggi, dalam masa yang sama kita bela nyamuk di rumah. Boleh sembuh tak penyakit kita? Tak boleh tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itulah Nabi Muhammad SAW ada menyebut di dalam hadisnya an-nazafatu minal iman. Sesungguhnya nak sempurna iman kita tu kena jaga kebersihan. Sebab kebersihan itu sebahagian daripada iman. Bagaimana kita dengan kekotoran yang ada, dengan daki-daki yang ada tak pernah mandi walaupun sebulan, seminggu. Kita nak mengaku kita sihat, kita tak sihat tuan-tuan. Kita kena rujuk kepada sunnatullah. Kita kena rujuk kepada fitrah kejadian manusia ini sendiri. Jadi kita kena ingat bahawa kebersihan itu adalah merupakan sesuatu yang penting. Kenapa? Kerana kebersihan ini merupakan wiqayah. Tahu tak wiqayah ni apa dia? Wiqayah ni adalah perisai. Wiqayah ini adalah pencegahan. Sebab di dalam bahasa Arab ada menyebut al-wiqayatun khairun minal ilaj. Sesungguhnya mencegah itu lebih baik daripada merawat. Nak cegah denggi, kena buang ting-ting kosong kawasan rumah kita. Nak cegah penyakit kulit, kena jaga pakaian kita. Kena mandi, pakai sabun, Dettol dan sebagainya sebagai contoh. Jadi kita kena ingat, tawakal kita, doa kita, kebersihan kita, keterampilan kita, kita kena jaga di dalam kita nak menyembuhkan penyakit yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Terima kasih Ustaz. Saya tengok satu kajian lah tentang berkhatan. Kita buat bersih tadi kan? Berkhatan. Orang Islam diwajibkan berkhatam. Terutama lelaki-lelaki. Sebab apa kena khatan? Kajian tadi buat oleh orang barat Ustaz. Tentang khatan ni dapat mengelakkan kanser zakar. Tengok kebersihan. Yang keduanya, kalau suami berkhatan, isteri tidak akan kena barah pangkal rahim, insya-Allah. Ya, insya-Allah. Yang ketiganya tidak kena penyakit sifilis, penyakit kelamin. Dan yang keempatnya lah orang yang tak berkhatan 4 kali ganda senang kena penyakit HIV. Tu dia. Allah hebatnya. Inilah kebersihan dalam bab tadi itulah. Jadi tanya soalan nombor 3 kalau ada lembaga yang lain pula. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya seorang guru yang mengajar di salah sebuah sekolah di Port Dickson, ingin bertanya soalan kepada Ustaz. Seseorang yang dirawati penyakit yang menggunakan ayat-ayat suci Al-Quran, tetapi si pesakit sendiri tidak yakin mengenainya, adakah ia boleh memberi kesan positif? Terima kasih Ustaz. Terima kasih yang bertanya ni lembaga lelaki. Jadi ini Ustaz keyakinan. Kalau dengan Ustaz Syarhan dia yakin. Bila saya rawat dia tak yakin. Ustaz Fauzi boleh ke Ustaz Fauzi ni kan? So adakah dia ada kaitan dengan kesembuhan? Silakan Ustaz. Okey tuan-tuan dan saudara penonton yang dirahmati Allah sekalian. Satu ungkapan yang saya nak berikan kepada anda semua pada hari ini. Sesungguhnya keyakinan itu adalah ubat. Dalam arti kata,
Kita berubat dengan menggunakan ayat suci Al-Quran. Kita berubat dengan menggunakan doa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena yakin dengan kalamullah itu adalah merupakan mukjizat yang paling agung kepada manusia. Kita kena yakin dengan kata-kata Allah yang menyatakan Al-Quran itu ubat. Dalam Al-Quran tadi kita bincang ada 6 perkataan syifa. Ada 6 perkataan penyembuh. Kita yakin, dengan keyakinan kita itu Allah akan campakkan ke dalam tubuh badan kita kesembuhan. Sebab yakin ni satu perkara yang penting. Ada satu cerita. Bagaimana seorang pemuda pergi belajar ilmu dengan tok guru dia nak berjalan atas air. Dengan talaqi kitab. Dengan talaqi kitab dengan tok guru tu, dia belajar ilmu nak berjalan atas air. Dalam masa yang sama, ada seorang pemuda duk intai kat bawah rumah. Duk dengar kat bawah rumah aja. Tok guru tu kata kalau kamu nak berjalan atas air, kamu baca Bismillahirrahmanirrahim. Orang tadi pun pergi berjalan atas air baca Bismillahirrahmanirrahim. Tenggelam dia. Yang talaqi kitab tadi. Tapi si pendengar bawah rumah ni, dengar saja, dia yakin, ni nak cerita yakin, bukan nak cerita pasal talaqi itu. Nak cerita pasal keyakinan, dia yakin dengan Bismillahirrahmanirrahim ini, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani ini, aku tak akan tenggelam dengan kuasa Allah. Tak tenggelam dia walaupun dia curi-curi dengar. Yang penting keyakinan. Pagi tadi, pukul 9 sampai 12 saya buat rawatan di klinik saya. Lebih kurang 200 orang. Ada masuk tanya saya, Ustaz, bagaimana sakit saya ni boleh sembuh ke? Saya kata saya bukan Tuhan. Saya juga manusia biasa. Tuhan anda adalah Tuhan saya. Saya juga memohon pada Allah yang Maha Esa. Saya hanya jampi air. Kalau sembuh Tuhan bagi, sembuhlah. Kalau tak sembuh, datang lagi lah berpuluh kali pun, tak ada masalah. Kita ikhtiar, tuan-tuan dan puan-puan. Dan kita kena ingat bahawa keyakinan itu juga boleh memantapkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa kita yakin? Sebab kita tengok bagaimana Nabi Ayub disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan berdoa kepada Allah. Bagaimana nabi-nabi berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Sebab Tuhan dah bersabda dalam Tuhan sudah menegaskan di dalam Al-Quranul Karim, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, nescaya aku akan mustajabkan doa kamu. Fa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i iza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila orang tanya tentang aku, wahai manusia, katakan aku dekat dengan mereka. Aku sentiasa mendengar rintihan mereka. Jadi kita gunalah doa-doa. Bagaimana caranya? Satu amalan zikir saya nak bagi. Sebagai Ustaz Fauzi kata tadi, kalau saya ceramah, sedialah pen dan kertas. Sesiapa yang mengamalkan doa ini, hebat doa ni tuan-tuan dan puan-puan. Baik orang ni sakit fizikal, baik orang ni sakit spiritual, baik orang ni sakit bara, baik orang ni sakit kencing manis, darah tinggi jantung, mahupun orang ni kena kerasukan jin dan sebagainya, doa ungkapan ini insya-Allah boleh mencegah penyakit kita dan boleh menyembuhkan penyakit kita, iaitu yang terdapat di dalam surah Al-Anbiya ayat 87. Saya akan baca. Saya baca tuan-tuan terkejut. Alah, ayat ni aku biasa dengar ni, tapi aku tahu cara nak guna. Ayatnya tuan-tuan dan puan-puan, sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Boleh baca ramai-ramai tak penonton? La ilaha illa anta. Bagus. Kita baca doa, kita kena tahu apa kisah doa ni tuan-tuan dan puan-puan. Kisah doa ni berlaku kepada Nabi Yunus alaihissalam. Ketika mana dia lari daripada kaum dia untuk berdakwah pada masa itu, dikifaratkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lalu ditelan oleh ikan nun. Kegelapan, kata ulama, berapa lama Nabi Yunus duduk dalam perut ikan itu? Selama 40 hari 40 malam. Ikan tu pun kata ulama tak boleh menyelam, duduk nganga mulut ke atas air, buka mulut ke atas air. Bagaimana doa ini boleh menyembuhkan penyakit manusia? Bagaimana doa ini boleh menjadi penyembuh bagi penyakit kita? Bersesuaian dengan Nabi Yunus berada di dalam kegelapan dalam perut ikan, ni semua kuasa Tuhan tuan-tuan dan puan-puan. Dengan membaca doa tadi,
ikan nun tadi muntah mengeluarkan Nabi Yunus dalam keadaan selamat. Sesiapa yang baca doa ini, penyakit dia juga akan muntah daripada tubuh dia. Tak kiralah penyakit fizikal ke, penyakit spiritual ke, kerana ini merupakan kalamullah. Itulah Al-Quran ini merupakan ubat yang paling hebat kepada kita, tuan-tuan. Jangan lupa surah Al-Anbiya ayat 87. Catat doa ni, buat amalan setiap kali lepas sembahyang sekali cukup. Nak suruh 10 kali saya tahu tuan-tuan ni terlalu malas. Sekali pun kalau malas, selamat berpenyakitlah. Okey, terima kasih Ustaz. Itulah tuan-tuan puan tentang doa dan juga obat. Tajuk kita pada petang ini. Apa kata kalau kita berehat, nak bagi Ustaz minum jus Tok Guru dulu ya. Kita jumpa selepas ini insya-Allah. صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا. Alhamdulillah, terima kasih kepada anda semua yang setia dengan kuliah pada petang ini dengan tajuk doa dan obat yang kita kupas berdasarkan ayat Al-Quran dan juga hadis Nabi. Apapun kita baca soalan email yang ada di depan saya ni, banyak yang hantar soalan email. Memang ni semua peminat Ustaz ni. Jadi satu soalan Ustaz, dia tanya, boleh tak, ada Wan cakap, Wan tanya satu soalan, boleh tak saya membaca doa ataupun Al-Quran tanpa ada guru yang mengajarnya? Ada jumpa buku, okey baca. Jumpa kitab, baca je tanpa ada guru yang talaki ke talqinkan dia. Boleh tak Ustaz? Silakan. Okey, sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Sesungguhnya kita banyak memiliki ayat-ayat. Banyak memiliki doa-doa yang kita ambil daripada buku-buku ataupun Al-Quran. Tidak salah kita mengamalkannya. Kalau setiap orang nak cari Tok Guru, saya rasa tak ada kerja lain lah Tok Guru tu. Sehari terima 200-300 orang sebab nak ambil ijazah dengan dia doa-doa tadi. Tetapi sebaik-baiknya tuan-tuan dan puan-puan, biarlah ayat yang kita terima itu, biarlah doa yang kita amalkan itu ada gurunya. Kalau dalam bab tadi kita tengok, walaupun dia berguru, dia kaki dia selam dalam air. Orang tadi tak berguru pun, duduk bawah rumah je, tapi dia boleh berjalan atas air. Kesimpulan yang kita boleh ambil ialah keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu, bukan keyakinan kepada guru tadi. Dan juga sebaik-baik amalan kita jumpa dalam Al-Quran, kita jumpa dalam buku-buku, kita carilah orang-orang alim yang boleh mengajar kita, terutama bab ilmu tajwid. Nak baca panjang pendek, makhrajnya di mana, matnya di mana. Kita cari ustaz-ustaz, imam-imam kampung kita baca depan dia. Betul tak ustaz saya baca ni? Cuba dengar. Tok Imam tu kata baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Bagus Tok Imam tu kata. Kita pun terkejut. Alhamdulillah. Diterima bacaan kita itu. Dan alangkah indahnya sekiranya kita menerima direct daripada seorang guru dengan kaedah talaqi musyafahah. Ini yang diajarkan dalam ilmu-ilmu. Apa itu talaqi musyafahah? Dengar bibir dia baca macam mana. Sebut huruf sa. Kita suruh sebut huruf sa, dia sebut huruf sin, sa, tha lain. Zal, tha, qaf, kaf. Tu semua kita kena ingat tuan-tuan. Benda yang kecil-kecil macam tu kalau kita silap baca dalam Al-Quran, terutamanya Al-Fatihah kita baca dalam sembahyang itu, sembahyang kita tidak sah. Sebab itulah saya anjurkan, biarlah kita berguru. Biarlah kita berguru. Sebab itulah buku 70 amalan saya ni tuan-tuan, yang mana 70 amalan pendirian diri, keluarga dan kediaman ini, setiap buku saya di pasaran ada nombor telefon saya. Supaya apa? Ustaz, saya nak peringatkan bacaan walaupun dengan telefon. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Saya kata sebut elok-elok zal tu, wa idza, dia pun wa idza, okey boleh amalkan. Boleh kita gunakan. Sebab tu kita letak nombor telefon supaya baca saja, dengar kita dengarkan kepada kita, insya-Allah kita boleh bagi. Sebab ilmu yang berkat itu adalah ilmu yang melalui sanadnya. Tahu tak sanad tu apa dia? Kalau kita bin sampai tok nenek kita. Ilmu pun ambil dengan siapa sampai pada Rasulullah. Ini adalah ilmu yang bagus untuk kita amalkan. Tetapi kena ingat, kalau kita terlalu ta'assub dengan buku, tak ada tok guru, dia akan jadi gila isim.
Tahu tak gila isim? Bukan gila fa'il. Gila isim. Gila isim ni baca ayat dalam buku suruh baca 70 kali. Kita baca 70,000 kali kul huwallah. Dia suruh baca 7 kali, lebih dos. Lebih dos. Sedangkan Al-Quran ni Tuhan kata law anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyiatillah. Sekiranya aku turunkan atas sebuah gunung dan bukit. Kalau kita tengok bukit hebat di Batu Cave tu, kalau Quran turun atas tu pecah berkecai. Apatah lagi kita nak amal ayat dengan penuh dosa dan noda ini, tuan-tuan. Jadi jalan yang selamat kita cari Tok Guru, dan jalan yang selamat kita bacalah depan Tok Guru. Mudah-mudahan kita mendapat keberkatan daripada Allah, kerana keberkatan itu juga adalah penyembuhan yang paling agung. Okey Ustaz, satu soalan lagi Ustaz ya. Dia tanya Ustaz, kalau saya baca doa Ustaz tapi tajwidnya tunggal langgang Ustaz, mustajab ke doa saya? Okay. Silakan Ustaz. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi, tuan-tuan, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala nak mustajabkan doa kita, ada syarat-syarat dia. Yang itu kita mengaji. Bagaimana di antaranya Allah dengar rintihan kita. Kalau kita tak pandai baca dalam bahasa Arab, bacalah dalam bahasa apa pun, Tuhan faham. Sebab Tuhan adalah pencipta bahasa. Tuhan adalah pencipta kita. Lidah kita ini Tuhan cipta. Tak payah berdoa ke Arab kalau baca lintang pukang salah. Kalau baca lintang pukang salah, tak payah baca ke Arab, baca ke Melayu. Ya Allah ya Tuhanku, janganlah kamu uji aku dengan penyakit-penyakit yang sukar diubati. Ujilah aku dengan penyakit-penyakit yang mudah sembuh dan mudah diubati dan ditemui ubatnya. Tuhan faham? Tak ada masalah. Jadi jawapan kepada persoalan tadi. Habis tak boleh, kalau takut sebut bahasa Melayu pun guna hati kita. Sebab apa? Innallaha alimum bizatis sudur. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui apa yang kamu minta dalam hati kamu itu. Jadi, kita kena baca ayat suci Al-Quran. Kalau bimbang salah, baca guna bahasa Melayu. Kalau bahasa Melayu pun takut tela lagi, guna hati kita yang Tuhan bekalkan kepada kita ini, di dalam dada kita ini. InsyaAllah, penyakit kita juga boleh sembuh dengan doa-doa seumpama itu. Okey Ustaz, satu soalan ada dolah. Ya, dolah. Dia tanya Ustaz, macam mana pula dengan orang yang menggunakan ayat suci Al-Quran untuk berdoa merawat penyakit, tapi dia percaya dengan khadam-khadam pada ayat-ayat tersebut? Silakan Ustaz. Okey. Satu soalan yang cukup menarik. Banyak kita tengok pada hari ini perubatan dengan menggunakan khadam. Perubatan dengan menggunakan khadam. Terutamanya menggunakan jin. Wa annahu kana rijalun minal ins ya'udzuuna birijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Ada di kalangan manusia ambil doktor-doktor pakar jin, bela, maka jin itu akan beri pada mereka kesesatan. Maka ayat apa pun yang kita baca, kita kena ingat ayat itu adalah hak Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan izin Allah, ayat yang kita baca bergantung terus kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah penyakit kita boleh sembuh. Sebab wa idza maritu fahuwa yashfin. Apabila aku sakit, tidak ada orang lain boleh sembuhkan kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja Ustaz. Terima kasih Ustaz, dan terima kasih yang menghantar email dan SMS kepada kami untuk dibacakan soalannya. Apapun, kita berhak sekali lagi jumpa selepas ini insya-Allah. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahimi. Maulaya salli wa sallim daiman. Ada lagi. Ada bukan 10 minit. Alhamdulillah, sekali lagi terima kasih kepada anda semua yang memang setia dengan Al-Kuliah pada petang ini dengan tajuk kita iaitu ubat dan doa. Dan sebagai orang kata apa, soalan seterusnya Ustaz, biasa saya dengar Ustaz, kalau orang rajin berzikir, rajin memuji Allah, selalu duk subhanallah walhamdulillah dan sebagainya Ustaz, jarang kena penyakit-penyakit kronik Ustaz. Ya. Adakah di situ ada hubung kait memuji Allah ini dapat menghindarkan penyakit? Silakan Ustaz. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, sebenarnya dengan memuji Allah Subhanahu Wa Taala lah penyakit Nabi Ayub alaihissalam boleh sembuh.
Nabi Ayub ni dalam tafsir Qurtubi menceritakan kepada kita ketika mana dia sujud, keluar beberapa ekor ulat kot celah serban dia, sudah sembayang dia ambil letak balik. Ni tahap sakit Nabi Ayub. Anak isteri semua lari. Anak-anak meninggal semua, binatang ternakan semua musnah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu malaikat naik jumpa Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah ya Tuhanku, sembuhkan penyakit Nabi Ayub ini. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala jawab kepada malaikat, wahai malaikat, bagi tahu Nabi Ayub sepatutnya supaya dia berdoa, aku guna kum fayakun. Sembuh penyakit Nabi Ayub. Maka dalam tafsir Qurtubi menyatakan ja'abil bushra, malaikat turun daripada langit bagi tahu Nabi Ayub, wahai Nabi Ayub, Allah dah bagi jaminan kepadaku, minta kamu berdoa sepatah saja. Maka inilah ayat ni tuan-tuan kena ingat, sidang penonton, boleh menyembuhkan semua penyakit, terutamanya barah. Ketika mana Nabi Ayub mengangkat tangannya, apa yang Nabi Ayub kata dalam surah Al-Anbiya ayat 84? Tuan-tuan rujuk. Nabi Ayub kata, wa ayyuba iznada rabbahu anni massaniyad-dur wa anta arhamur rahimin. Sesungguhnya Nabi Ayub mengangkat tangannya lalu berdoa. Malaikat kata sekali ni Nabi Ayub minta sembuh. Rupa-rupanya Nabi Ayub tak minta sembuh. Malaikat harap Nabi Ayub sebut Allahumma shfini ya Allah. Rupa-rupanya Nabi Ayub sebut apa? Wa anta arhamur rahimin. Engkaulah ya Allah yang Tuhanku, Maha Pengasih dan Maha merahmati aku yang kena penyakit ni. Malaikat kata tak sebut, minta juga. Rupa-rupanya balarah Nabi Ayub tu lebih tinggi. Dengan memuji Allah, Tuhan sembuhkan penyakit Nabi Ayub. Di dalam Al-Quran ada menyebut fastajabna lahu fakashafna fakashafna ma bihi min durri. Penyakit Nabi Ayub tadi boleh sembuh dengan memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam arti kata lain, subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Itulah tuan-tuan puan-puan, memang rasa tak puas bersama dengan Ustaz Syarahan sebenarnya. Tapi apa pun, untuk makluman anda semua, Ustaz Syarahan akan berada bersama dengan anda di booth Kota Ilmu sempena Jom Heboh besok sampailah pada hari Ahad akan datang. Datanglah beramai-ramai ke booth Kota Ilmu untuk mendapatkan rawatan secara percuma daripada ustaz dengan tim ataupun ustaz-ustaz yang lain yang sama, iaitu Sinar Zamdurrani. Jadi apa pun ustaz, terima kasih banyak-banyak di atas penjelasan ustaz tentang obat dan juga doa. Terima kasih kepada lembaga yang baik-baik ni, Lembaga Kebajikan Perempuan Islam Seremban yang datang dan jauh bersama dengan kami di Kuala Lumpur pada petang ini, dan juga anda semua yang berada di rumah. Jazakumullah khairan katsira. Selamat bercuti di hujung minggu. Datanglah ke Jom Heboh untuk bersama dengan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjalan bermusafirlah, melihat keagungan Allah, meninjau menitilah rahsia ciptaan Allah. Ziarahilah makam kekasih Allah, kenangilah Rasulullah, bangunkan jiwa jihad Islami, semangat syuhada ilahi. Marilah bermusafir, laksanakan tuntutan jiwa. Bermusafir, berkelana, luaskan pandangan saujana. Bermusafir, berkelana, kenalah Tuhan Maha Pencipta. Allahu Rabbi, 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 Allahu Rabbi. Berbekal keimanan, penyuluh di sepanjang